السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Begitu juga surah Al-Fajri, surah celaan kepada dunia. Makna dunia ni merupakan suatu perkara yang manusia kena sedar, kalau tidak berpandu pada Al-Quran, memang inilah keadaan dia. Dia akan diguna sepenuhnya oleh syaitan untuk memperdayakan. Dan ramai yang terpedaya. Maknanya, tanpa Al-Quran, manusia dikira terpedaya. Tanpa Al-Quran, manusia dikira terpedaya. Manusia tak boleh lepas. Tengok macam mana. Allah beritahu, wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Ini waktu subuh 10 Zulhijjah. Di antara waktu subuh yang paling hebat adalah waktu subuh 10 Zulhijjah. Walayalin ashri, dan demi 10 malam. Malam 10 akhir Ramadan. Nisbah pada malam 10 akhir Ramadan. Nisbah pada siang 10 awal Zulhijjah. Nisbah pada siang hari 10 awal Zulhijjah. Nisbah malam hari 10 malam Ramadan, akhir Ramadan. Wasyafa'i wal watri, demi sembahyang yang adanya genap dan adanya witir. Mana sembahyang genap tu sembahyang 4-4-2-2, sembahyang witir tu sembahyang 3, maghrib dengan witir. Allah Ta'ala beritahu waktu-waktu ini sebenarnya waktu-waktu yang paling makbul untuk munajat, untuk selamat. Maknanya waktu inilah waktu paling makbul untuk munajat, untuk selamat. Untuk membuka pintu, untuk membuka pintu rahmat Allah Ta'ala. Gunalah waktu-waktu seperti ini untuk buka pintu rahmat Allah Ta'ala. Wal-laili idza yasri, dan demi waktu malam apabila telah berlalu sebahagian besarnya, yakni waktu sahur. Waktu sahur. Juga waktu-waktu ini waktu yang dibukanya pintu rahmat. Mana rebutlah peluang dengan waktu-waktu ini untuk dapat rahmat. Janganlah habis begitu saja waktu-waktu seperti ini dengan tidak diguna sebaik-baiknya untuk memohon rahmat daripada Allah. Di antara rahmat yang Allah akan bagi ialah kita tak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Inilah waktu-waktu khas yang perlu satu-satu guna supaya mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Hal fi dzalika qasamun, memang pada yang demikian waktu-waktu tadi suatu sumpahan daripada Allah supaya hamba ambil pengajaran. Lidhi hijrin, bagi orang yang ada akal. Allah Ta'ala adakan sumpahan pada waktu-waktu yang teristimewa itu supaya orang ada akal ni guna sebaik-baiknya. Guna sebaik-baiknya. Kita akan dapati waktu-waktu istimewa dalam setahun ni, waktu inilah syaitan-syaitan akan ganggu. Akan ganggu sungguh-sungguh. Jadi daripada itulah kita dapati memang dunia ini memperdayakan manusia. Memang guna sungguh-sungguh syaitan akan dunia untuk memperdayakan manusia sehingga waktu-waktu yang istimewa dalam setahun ini terlepas begitu saja. Memang terlepas. Kecuali lah Masya Allah, Allah Ta'ala pilih di kalangan hambanya yang akan guna waktu-waktu ini. Maknanya waktu fajar setiap hari sebenarnya. Lebih lagi waktu fajar 10 Zulhijjah. Malam akhir Ramadan dan siang hari awal Zulhijjah. Lepas sembahyang fardu dan selepas sembahyang sunat. Dan malam apabila telah berlalu sebahagian besar, iaitu waktu sahur. Jadi setiap hari ada waktunya, setiap tahun ada waktunya. Dia ada jenis tahunan, dia ada jenis harian. Jadi pastikanlah waktu-waktu tersebut jangan terlepas begitu saja. Kemudian Allah Ta'ala adakan takhwif duniawi. Bagaimana manusia yang terpedaya dengan kehidupan dunia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu dapat tengok, yakni dapat tahu bagaimana Tuhan kamu telah lakukan, sebagai contoh, kepada kaum Ad bin Iraq. Kaum Ad yang menduduki Iraq. Zatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Terjemahan pertama, yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Yang kedua, yang memiliki badan yang tinggi-tinggi.
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan badan tinggi seperti itu di daerah-daerah lain di dalam dunia. Wa Thamud, tidakkah kamu tahu kaum Samud, alladzina jabu sakhra, yang dapat kemahiran memahat batu-batu pejal yang besar, di Wadil Qura nama tempatnya, untuk dibuat rumah. Untuk dibuat rumah dengan cara-cara yang Allah ajar kepada mereka. Rumah mereka yang ditebuk dan dipahat daripada batu itu akan dirasai sejuk pada musim panas, akan dirasai panas pada musim sejuk. Wa Fir'aun dzil autad, tidakkah kamu tahu tentang Fir'aun yang memiliki tentera-tentera yang ramai. Dzil autad nama bagi khemah-khemah, iaitu kayu-kayu pasak khemah. Oleh kerana banyak sangat tentera, maka banyak sangat khemah, dan banyak sangat khemah tu banyak sangat kayu pasak khemah. Jadi autad sini dengan mana kayu pasak khemah. Nak beritahu Fir'aun yang memiliki askar yang begitu ramai untuk mengawal negeri Mesir. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka ini semuanya melampau di daerah mereka masing-masing. Fa'aktharu fiha al-fasad, banyak sangat mereka itu melakukan kerosakan pada daerah tersebut. Akhirnya fasabba alaihim rabbuka sawta adab, lalu Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka suatu pukulan azab yang hancur semua sekali. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu sentiasa mengawasi akan hamba-hambanya yang derhaka untuk menghukum. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, sebab manusia ini silap dalam kehidupan duniawi, pertama kerana tidak ambil neraca Al-Quran. Apabila tidak ambil neraca Al-Quran, jadi baik buruk dia ambil neraca dunia. Baik buruk nisbah pada mereka neraca dunia semata-mata. Dunia ada maka baiklah, dunia tiada maka buruklah. Itulah neraca mereka. Sebab itulah untuk kebaikan diri mereka, mereka akan kumpul dan cari dunia sampai ke akhir hayat. Tak berhenti. Sehingga tidak ada masa untuk meluangkan masa untuk mendekati pedoman kehidupan mereka sebenar. Dalil Allah beritahu, fa ammal insan, maka ada pun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya, fa akramahu wa na'amahu, Tuhannya memuliakan kezahiran zahir dunia mereka dengan diberi kedudukan, wa na'amahu, dibagi kepadanya kemewahan, dimuliakan kepadanya kedudukan dunia dia, ada kedudukan dalam masyarakat dia, wa na'amahu, dan Allah bagi kemewahan kepadanya dalam kehidupannya, kemewahan, dan dalam kedudukan dalam masyarakatnya dimuliakan. Apa dia kata? Fayaqulu, dengan penuh bangga dia kata, Rabbi akramani, Tuhanku telah memuliakan. Sedangkan ujian, Allah Ta'ala kata, aku uji dia, aku bagi kedudukan dia dalam masyarakat, aku bagi kenikmatan dunia kepada dia. Dia kata dengan penuh bangga, Rabbi akramani, Tuhan aku telah memuliakan aku. Sedangkan ujian Allah, ini apa ni? Neraca dia. Wa amma idza mabtalahu, dan apabila Allah Ta'ala ujinya pula dengan cara lain, faqadara alaihi rizqah, disempitkan ke atas rezekinya, disempit ke atasnya rezekinya, lalu dia pun tidak ada lagi kedudukannya seperti biasa dalam masyarakat. Fayaqulu, lalu dia kata, Rabbi ahanani, Tuhanku telah memuliakanku. Maknanya memulia dan menghina tu berasal kepada dunia. Ada dunia, Allah memuliakan dia. Tiada dunia, Allah menghinakan dia. Oleh kerana itulah maksud hidup dia macam mana nak memperbanyakkan dunia ini, yang dia faham ada dunia, Allah mulia. Tiada dunia, Allah hina. Kalla, tidak begitu. Allah kata tidak begitu. Bahkan mereka ini begitu sekali tamak kepada dunia sehingga sampai tahap melampau. Bal la tukrimuna al-yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Sedangkan memuliakan anak yatim itu di sisi Allah Ta'ala kemuliaan sebenar. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Sedangkan memuliakan anak yatim itu kemuliaan sebenar. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling memberi galakkan kepada bagi makan kepada orang miskin. Sedangkan bagi makan kepada orang miskin itu di sisi Allah itulah kemuliaan sebenar.
Itulah kemuliaan sebenar. Lebih-lebih lagi wa ta'kuluna turaf. Maknanya orang yang daif lagi lemah, anak yatimnya tidak ramai. Dia tak ramai anak yatim. Tapi walaupun tak ramai, dia terpinggir. Sehingga anak yatim yang tak ramai ini menjadi makhluk yang sangat sangat terpinggir. Sangat tak dilayani. Sedangkan memuliakan mereka itulah kemuliaan sebenarnya. Sehingga orang miskin tak dibagi makan. Patutnya tak boleh bagi benda-benda lain, bagilah makan. Yang tu pun dia tidak boleh buat. Tidak ada saling galak. Sini tahadum maknanya saling memberi galakan. Kadang-kadang orang tu tidak ada benda, dia boleh bagi galakan daripada orang lain. Asalkan orang miskin tu terbela. Terbela. Kedua-dua tidak ada. Yang ketiga, teruk lagi daripada itu, wa ta'kuluna turaf. Mereka memakan harta-harta orang lain, iaitu harta-harta pusaka. Yang bukan daripada dia cari. Orang lain cari. Aklan lama, dia makan sungguh-sungguh. Sehingga tak cukup dengan cara pembahagian halal, dia akan ambil dengan cara pembahagian yang haram. Dalam tafsir sebut, tamaknya punya harta, harta bukan harta dia cari, harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dia ambil pula aklan lama, makan yang sangat-sangat teruk, sehingga tak memadai dengan pembahagian-pembahagian syariah. Dalam faraid, dia ambil lagi bahagian-bahagian yang bukan syariah, yang haram. Sedangkan bukan harta dia. Itulah dunia. Apabila tidak ada neraca Al-Quran, inilah akan jadi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu sangat-sangat sayang kepada harta, sangat-sangat sayang yang berlebihan. Apa makna sayang berlebihan? Kerana penggunaan harta tidak lagi menepati wahyu Al-Quran. Kerana penggunaannya tidak lagi menepati wahyu Al-Quran. Sekiranya penggunaan harta menepati wahyu Al-Quran, dia tidak dikira sayang berlebihan. Dia sayang biasa. Sini hubban jamma, sini dicela. Kalla, jangan begitu. Ayat ni ayat takhfif ukhrawi. Idza dukkatil ardu dakka. Apabila bumi digoncang sekuat-kuatnya, mana berakhirnya riwayat hidup bumi, yang merupakan bekas ujian Allah kepada hamba. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Allah Ta'ala di waktu hisab daripada mahsyar. Hal keadaan malaikat itu berbaris-baris menunggu keputusan Allah. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Akan dibawa pada hari itu neraka jahannam. Yawma idzin pada hari itulah akan dibawa, dalam terjemahan dia dua terjemahan. Satunya neraka jahannam dibawa dekat dengan ahli neraka. Dekat dengan ahli neraka. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dibawa datang tu neraka ketika itu diikat dengan 70,000 tali, dan satu-satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Allah Allah. Itu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maknanya kalaulah dia jenis bawa kepada ahli neraka dekat daripada mahsyar, iaitu neraka seumpama itu dibawa dengan diikat dengan 70,000 tali, setiap tali 70,000 mereka. Ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu lagi, waji'a yawma idzi bi jahannam, maknanya didekatkan neraka jahannam, ditayangkan kepada mereka orang yang akan masuk neraka. Yauma idzin, pada hari itulah yatadzakkarul insan. Baru manusia itu insaf. Barulah manusia itu insaf. Tapi wa anna lahu dzikra, apa guna lagi insafnya? Anna sini mana apa guna? Padanya peringatan, adanya nasihat dengan cara tengok. Sebab apa? Sebab peringatan yang patut dia dapat daripada Al-Quran semasa dia duduk di dunia. Ketika itulah dia akan kata, yaqulu ya laitani, alangkah bertuahnya aku, qaddamtu li hayati, aku melakukan apa-apa amal yang baik daripada Al-Quran itu untuk kehidupan aku ini. Dia menyesal, alangkah bertuahnya aku dulu kalau aku telah hantar amal-amal yang baik yang dibuat menepati pedoman Al-Quran untuk kehidupan aku ini. Tapi ingat, manusia memang menyesal, tapi menyesal yang tidak ada apa guna, yang tidak ada apa-apa pun faedah. Fa yauma idzin, pada hari itu, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada sesiapa yang boleh memberi hukuman sedahsyat Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang menghukum manusia sedahsyat Allah Ta'ala. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
Dan tidak ada sesiapa yang boleh mengikat, menambah seperti mana ikatan dan tambatan Allah Ta'ala akan ahli neraka. Semoga Allah lindungi kita daripada golongan ini. Sebaliknya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hamba-hamba yang jiwanya di akhirat, badannya di dunia. Hamba-hamba yang jiwanya di akhirat, tapi badannya di dunia. Kenapa kita panggil jiwa di akhirat? Kerana daripada wahyu Al-Quran, Al-Quran mengasuh diri mereka itu sedar akan apa yang berlaku di akhirat. Lebih bagi surah-surah akhir ini, sentiasa Allah bagi nampak pada hamba akhirat. Sebab tanpa diberitahu melalui ayat, manusia tak nampak dengan mata dia. Kalau dia tengok mana-mana saja, dia akan nampak dunia. Dan nampak dunia bukan bermakna dia akan nampak akhirat. Dia memang tak nampak. Kalaulah Al-Quran dilihat, barulah nampak akhirat. Mana apabila Al-Quran telah dilihat dan dibaca, didengar, dimuzakarah, disampaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi nampak kepada hati dia akhirat. Jadi jiwa yang tenang sini ialah jiwa yang ada akhirat, tapi badannya semasa dunia, duduk di dunia. Jadi Allah Ta'ala sungguh, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang jiwanya begitu tenang untuk patuh kepada Allah. Oleh kerana jiwa akhiratlah mudah baginya untuk melakukan apa saja ketaatan kepada Allah. Lalu dijemput mereka itu, irji'i ila rabbiki radiyah, kembalilah kamu kepada Rabb kamu, radiyatan, hal keadaan kamu akan berpuas hati di atas segala layanan-layanan Allah kepada kamu, mardiyatan, dan kamu juga akan diredai oleh Allah. Kamu juga akan diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, mana masuklah kamu semua di kalangan hamba-hambaku yang istimewa, yang patuh, yang taat, yang bersusah payah, yang betul-betul hidup dengan penuh perjuangan hingga saat akhir. Wadkhuli jannati, oleh kerana kamu masuk pada golongan hamba seperti ini, maka wadkhuli jannati, masuklah syurgaku. Masuklah syurgaku. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali alina. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rashidin.